Syawal yang paling afdal, kalau lagi disegerakan puasa 6 tersebut, maka itulah lebih afdal. Dari segi hukum afdal maknanya lebih utama. Tapi kalau satu orang puasa lambat sekalipun, selagi adanya bulan Syawal, maka tetap dia dapat pahala. Dan kalau sekiranya satu orang puasa, afdalnya berturut-turut, ini lebih afdal berturut-turut. Tapi kalau dia berpuasa pisah-pisah, maka pun boleh, tetap dapat fadilat puasa 6 tersebut, seperti mana diberitahu dalam hadis. Kalau sebagai contoh, satu orang, contohlah kata dia puasa 2, 3, 4 Syawal, lepas tu dia berhenti seminggu, lepas seminggu dia puasa lagi, contoh kata 10 Syawal, 11 Syawal, 12 Syawal, 13 Syawal, dipisahkan, maka ini juga adalah boleh, tak ada masalah. Tapi yang afdalnya kalau dia puasa tu terus. Macam di setengah negara, contoh macam di Yaman, mereka biasanya puasa 6. Macam mana amalan mereka, masyarakat di sana, mereka puasa 6 bermula daripada 2 Syawal. 2 Syawal lagi mereka dah mulakan puasa 6. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai puasa 6. Itu memang yang paling baik lah kalau macam tu. Satu, pertama puasa itu disegerakan. Yang kedua ialah puasa itu berturut-turut. Maka ini bentuk yang paling afdal. Tapi kalau orang nak puasa pisah-pisah dan kemudian dia puasa dia puasa itu lambat, maksudnya tak di akhir-akhir bulan Syawal sekalipun, maka tetap dapat fadilat puasa 6 tersebut. Itu satu. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua yang biasanya ditanya, ni bila kita puasa 6, maka kadang-kadang ada orang time Ramadan itu tak dapat nak puasa, sama ada mungkin sakit, lepas tu dia sembuh. Dan yang paling selalu berlaku ialah wanita yang mana ketika bulan puasa dia uzur, didatangi haid, maka boleh tak, pertanyaan ni memang sangat masyhur lah, kita pun biasa dengar kan, iaitu boleh tak bila dia puasa, dia gabungkan di antara puasa qada Ramadan, puasa wajib ataupun puasa wajib, dia gabungkan dengan puasa 6, maka apa hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, ialah juga terdapat, tak dinafikan, memang terdapat khilaf. Terdapat khilaf maksudnya perbezaan pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Dan yang mana khilaf itu ialah khilaf yang muktabar. Muktabar maknanya dua-dua boleh pakai. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tak boleh, maknanya kena pisahkan. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahawa boleh disatukan, disekalikan antara puasa 6 dengan puasa qada. Dan kalau siapa nak pegang pendapat tersebut juga, maka adalah boleh. Maka kalau sebagai contohnya ada orang nak gabungkan antara puasa 6 dengan puasa qada, maka hukumnya adalah boleh menurut sebahagian pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Maka dibenarkan. Tapi sebagai saranan, kalau sekiranya satu orang tu mampu, kalau dia mampu, dia memang jenis kuat puasa, orangnya suka puasa dan memang kuat ibadat, maka digalakkan supaya dia memisahkan antara puasa 6 dengan puasa qada. Ni kalau mampu. Tapi kita pun tahu ada setengah orang tak biasa puasa. Kadang-kadang puasa Ramadan itu pun baginya adalah berat. Maka untuk orang macam ni, kita kata tak apalah, boleh gabung. Tapi kita bagi saranan, galakan, kalau sekiranya awak mampu untuk pisahkan di antara puasa 6 buat lain, puasa qada buat lain, maka itu adalah lebih baik untuk keluar daripada khilaf yang berlaku di antara ulama. Baik. Jadi maknanya kesimpulannya boleh gabungkan menurut sebahagian pendapat ulama Syafi'i, dan pendapat tu kuat, mana boleh dipakai, ada dalilnya. Tapi kalau tak nak
gabung pun adalah boleh, bahkan itu adalah lebih baik dan kemudian lebih banyak pahala. Tapi dengan syarat kena niatlah, dia kena berniat. Kalau dia nak qada puasa dalam bulan Syawal ni, dia wajiblah niat puasa qada tu. Kalau dia hanya puasa sunat, kalau dia hanya puasa sunat Syawal, dia tak niatkan puasa qada, maka tak boleh, tak dapat puasa, tak dikira dia qada puasa dia. Dan satu lagi kita kena jelas bahawa kalau sekiranya satu orang tu puasa qada ni wajib. Contoh ada orang tinggal puasa Ramadan, kemudian dia nak qada. Satu lagi nak puasa 6. Puasa qada Ramadan wajib dan puasa 6 sunat. Dalam mazhab Syafi'i, puasa qada, puasa yang wajib, niat dia ialah mesti sebelum subuh. Macam Ramadan juga. Puasa yang wajib, puasa yang fardu, wajib atau fardu, ialah mesti niat sebelum subuh. Dan kalau puasa sunat, puasa Syawal, dia boleh niat selepas subuh, dengan syarat sebelum masuknya zuhur. Sebelum zuhur, daripada pagi sampai zuhur, selagi tak makan boleh niat, kalau nak puasa sunat. Jadi ada beza. Kalau puasa yang qada wajib, dia mesti kena niat sebelum daripada subuh. Tapi kalau dia puasa 6, dia boleh niat lepas subuh sekalipun, selagi belum zuhur boleh niat, dengan syarat dia belum makan lagi lah. Lepas subuh tu tak makan lagi. Kalau pagi tadi dah sarapan, tak boleh lagi niat kan. Okey, baik. Jadi apa yang nak disentuh kat sini, maka kalau contoh kata orang tu nak puasa qada, dia nak gabungkan sekali dengan puasa 6. Contoh kata malam tadi tak niat, tiba-tiba subuh tu dia bangun, dah subuh dah, dia pun sahur pun tak, baru ingat nak puasa 6 lah. Boleh tak puasa 6? Okey, puasa 6 tak timbul masalah. Tapi puasa qada tak boleh. Kenapa? Kerana dia kena niat sebelum subuh. Dia bangun tu lepas subuh. Contoh kata dia bangun pukul 6, dah 6 dah subuh. Kalau waktu tu hanya boleh buat apa? Puasa 6 saja. Puasa qada tak boleh, melainkan kalau malam tadi dah niat. Maka itu beza antara puasa wajib dengan puasa sunat. Puasa wajib kena niat daripada waktu malam, sebelum datangnya subuh. Puasa sunat boleh niat walaupun dah masuk subuh, selagi belum tergelincir matahari, iaitu selagi belum datangnya waktu zuhur, sebelum tibanya waktu zuhur. Okey, itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga lah kot. Itu ketiga, berkenaan dengan puasa di bulan Syawal ni. Okey, lagi di antara persoalan yang biasa timbul ialah dalam mazhab Syafi'i, amalan sunat kalau dah dimulakan, dia boleh dibatalkan, tapi makruh lah. Tapi amalan sunat kalau dah dimulakan, dia boleh dibatalkan. Tapi kalau amalan yang wajib, bila dah mula, tak boleh suka-suka nak batalkan. Jadi apa masalah yang timbul? Okey, katalah satu orang bulan Syawal, kan kita tahu bulan Syawal ni banyak betul open house. Sana sini open house. Yang kedua, majlis kahwin pun berlambak-lambak. Ni lagi semua pun, itu PKP semua tangguh. Ni pun sekarang berlambak-lambak kahwin. Tiap-tiap hari ada kahwin. Open house pun tiap-tiap hari. Jadi kadang-kadang, sebagai contoh, ada orang, dia dah hari tu dia dah niat puasa. Hari tu dia berpuasa, puasa 6. Dan dia gabungkan puasa qada. Maka puasa dia sekarang jadi puasa wajib. Dia ni sekarang puasa dia jadi puasa apa? Puasa wajib. Tiba-tiba hari tu dia terlupa. Hari ini ada orang ajak kahwin lah. Dia pun pergi kahwin tu. Maka dia boleh tak batalkan dia punya puasa? Kalau dia dah ada puasa qada, maksudnya kalau itu juga puasa qada adalah wajib. Amalan wajib bila dah dimulakan, tak boleh suka-suka batalkan. Kalau dia batalkan, dia buka puasa kerana memenuhi undangan kenduri tersebut, kahwin ke tak kisahlah, open house ke, maka dia berdosa.
maka tak boleh batalkan. Tak boleh batalkan. Dia kalau boleh batalkan kalau darurat, tapi darurat lain lah, itu kalau lapar, sakit, itu cerita lain. Tetapi kalau pergi kenduri, kan dia kata tak apalah, nanti boleh qada waktu lain. Amalan yang wajib bila dimulakan, dia tak boleh suka-suka nak batalkan. Sebab ini selalu berlaku. Kadang-kadang ada orang dia dah gabung dengan puasa. Okey, kalau puasa sunat tak timbul isu. Yang masalahnya kalau dia puasa qada sekali, datanglah kenduri, hari itu Sabtu biasanya orang buat open house atau kenduri kahwin, baru teringat hari ini ada jemputan kenduri, dia pergi dan dia buka puasa, sedangkan puasa ni itu wajib, maka tak boleh. Tapi dalam kitab fiqh sebutkan, kalau satu orang ajak kita untuk kenduri kahwin, disunatkan hadir kenduri kahwin tersebut walaupun tak makan, tak payah makan lah. Datang kata ni, kan kalau orang belajar tak ada masalah, dia memang tahu, kan hadir, kata saya penuhi undangan, tapi tak makan. Ini maknanya kalau dia buat macam tu adalah juga disunatkan. Dalam kitab beritahu kalau satu orang puasa, kan dia datang, maka tak semestinya dia kena buka puasa. Lagi-lagi kalau puasa tu wajib, maka tak boleh dia buka puasanya. Okey, jadi itu antara permasalahan yang keempat yang nak disentuh. Ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang saya sentuh ni kerana benda ni selalu berlaku dan kita perlu ambil berat tentang perkara ini. Permasalahan yang kelima ialah berkenaan dengan apa yang biasa orang tanya berkenaan dengan fidyah puasa. Fidyah puasa. Ini yang kelima, iaitu kalau satu orang dia meninggal dunia, satu orang meninggal dunia, contoh macam ayah, mak ke meninggal dunia, atau adik-beradik, dalam keadaan dia meninggal dunia, dia ada puasa yang wajib ditunaikan, kan, tapi dia tak puasa, maka dia ada tanggungan puasa. Maksudnya satu orang mati, dia masih ada tanggungan puasa. Kita tahu kan, kadang ni biasa, kadang ada orang, kadang ibu bapanya tak ambil berat tentang agama. Kadang-kadang ibu bapa dia tak puasa, dia tahu hari itu masa ayah dia meninggal tak puasa, sepatutnya boleh puasa, dia ada tanggungan puasa. Maka apa dia boleh buat? Di sini dia ada dua pilihan. Waris ada dua pilihan. Sama ada waris boleh bayarkan fidyah untuk si mati, atau pilihan kedua boleh puasakan untuk si mati. Dua-dua ni boleh pilih salah satu. Bayar fidyah 1 hari, bayar satu cupak. Satu cupak ialah 1/4 daripada satu gantang. Hari itu zakat fitrah bulan Ramadan, itu satu gantang dinilai. Satu gantang lebih kurang dekat 3 kg. Lebih kurang dekat 3 kg, sekitar 3 kg. 3 kg bagi 4, berapa dapat? Lebih kurang dalam 750 gram lebih kurang. Itu satu cupak. Maka orang yang mati yang mana dia ada puasa yang wajib, sama ada dibayar bagi pihak dia oleh warisnya 1 hari 1 cupak fidyah, atau boleh juga puasa bagi pihak dia, niatkan untuk bagi pihak dia. Okey, contoh macam mana? Atau boleh juga, contoh kata orang tu mati, dia ada 10 hari puasa yang wajib ditunaikan tapi dia tak tunaikan, kemudian dia mati. Maka boleh juga, contoh kata waris dia 5 hari dia puasa, 5 hari lagi dia bayar fidyah pun boleh, tak ada masalah. Boleh pilih salah satu, atau nak puasa semua pun boleh, atau nak bayar fidyah semua pun boleh. Okey, ini permasalahan yang kelima. Ini masalah yang kelima. Masalah yang keenam, ini juga yang lagi masyhur, ialah orang yang dulu banyak tinggal puasa. Orang yang dulu banyak tinggal puasa.
kita sedia maklum, satu orang yang mana dia ada tinggal puasa, sama ada sengaja tak sengaja, ialah bila dia boleh puasa, maka kita sedia maklum dia wajib qada dia punya puasa. Orang yang tinggal puasa, dia wajib qada dia punya puasa. Itu kita sedia maklum. Itu jelas. Puasa wajib dia qada. Macam solat juga, bila ditinggalkan wajib dia qada. Maka puasa bila ditinggalkan, maka puasa tersebut wajib dia qada. Okey, baik. Tapi ada keadaan puasa tu tak wajib qada. Ada keadaan puasa tak wajib qada. Siapa? Contoh, ada orang yang sakit, dan orang yang sakit itu sakitnya tak sembuh-sembuh. Orang yang sakitnya tak sembuh-sembuh. Ni contoh macam mana? Ada orang yang dah tua sangat, maka dia ni memang tak boleh nak puasa. Kan kadang-kadang ada orang dia memang dah tua sangat, memang tak boleh puasa. Satu. Atau kadang-kadang ada orang dia kena gastrik yang teruk, memang gastrik, tak boleh puasa langsung. Maka orang ni dikira orang sakit. Orang sakit, dia dibenarkan tak puasa, tapi dengan syarat betul-betul sakit lah. Jangan bukan sakit itu buat-buat. Memang dia sakit, sama ada mungkin terlalu tua, ataupun memang ada sakit tak boleh puasa, maka dia boleh buka puasa. Dan sakit dia memang tak sembuh-sembuh, memang berterusan sakit. Kan memang sakit terus. Kalau dia sembuh wajib qada, tapi kalau tak sembuh-sembuh, maka orang yang tak sembuh-sembuh dari sakit, orang macam ni tak wajib qada, tapi untuk setiap satu hari bayar satu fidyah. Ni kan macam contoh ni kan, kadang-kadang ada orang tua-tua lah, kadang-kadang dia tak boleh nak puasa, maka dia sakit, maka orang macam ni dia boleh buka puasa, dan dia setiap satu hari kena bayar satu fidyah. Satu fidyah, satu cupak. Okey. Yang kita kembali ke masalah tadi, iaitu kalau ada orang yang tinggal dulu puasa banyak, kan, sekarang dah taubat dan mula puasa. Dulu umur 20, 21, 22, 23, 24, 25 tak puasa, 10 tahun tak puasa. Umur 30 Allah bagi taufik taubat, dah mula puasa, alhamdulillah, sebagai contoh. Tak kisahlah berapa tahun pun dia tak puasa. Kemudian orang ni dia wajib tak qada dia punya puasa tu? Okey, puasanya semuanya adalah wajib qada. Dia kalau ikut kaedahnya, orang itu dia wajib qada sebelum datang Ramadan yang seterusnya. Contohnya, kalau satu orang tinggal puasa, Ramadan baru ni apa? 1443 Hijrah. Ramadan yang baru ni 1443. Kalau satu orang tinggalkan puasa 1443 punya hari di bulan Ramadan, maka dia kena qada puasanya sebelum datangnya Ramadan 1444, sebelum Ramadan depan. Okey, kalau dia dah qada sebelum Ramadan 1444, maka selesai masalah, qada dah habis. Tapi kalau dia lambatkan tanpa uzur, dia dah boleh puasa, tapi tak puasa-puasa sampai datang Ramadan satu lagi, tak qada juga. Lepas dah Ramadan satu lagi baru dia qada. Bila berlaku macam ni, maka untuk setiap satu hari yang dia tinggalkan tu, maka kena satu fidyah. Satu fidyah setiap satu hari. Bila fidyah kena, fidyah itu kena bila dah datang Ramadan satu lagi dan seterusnya, tak diqada-qada, maka akan kena setiap satu hari satu fidyah. Dan fidyah ini akan bertambah bila bertambahnya tahun yang ditangguhkan. Okey, contohnya, kalau dia lambatkan 2 tahun, lepas 2 Ramadan baru dia qada, maka fidyah ni jadi 2. Kalau 3, 4. Bilangan hari yang wajib diqada itu tak berubah. Kalau satu hari tinggal puasa, tetap satu hari wajib qada. Tetapi yang jadi bertambah itu fidyah.
Jadi yang kita kena faham, satu ialah qada. Bilangan hari puasa yang wajib diqada tu tak bertambah. Itu banyak mana bilangan tu, itu banyak itulah wajib qada. Tapi yang bertambah itu ialah fidyah ni bertambah. Fidyah ini akan bertambah bila tahun demi tahun dilambatkan. Contoh macam tadi kan, kalau orang tu lambatkan, contoh orang tu tinggal puasa 10 hari, 1443 dia tinggal puasa 10 hari, dia dah boleh qada sebelum 144 punya Ramadan, 1444 punya Ramadan, tapi dia tak qada. Dia qada lepas 144 punya Ramadan, dia dah lambat setahun, maka 10 hari qada, 10 fidyah. Tapi kalau dia qada lepas 1445, mana dah lambat 2 tahun, 10 hari qada, 20 fidyah. Kalau dilambatkan selepas 1446, 10 hari qada, 30 fidyah. Itu kadang-kadang ada orang tinggal puasa 10 tahun, 20 tahun tinggal puasa. Dia kena kira lah, selesaikan tahun demi tahun dulu. Tahun tu tengok kira dulu. Okey, tahun sekian Ramadan punya, sampai sebulan tak puasa, sebulan terus sampai berapa tahun tinggal. Tu yang kadang-kadang fidyah tu bertambah-tambah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, untuk orang yang kadang banyak puasa dia terlalu banyak ditinggalkan, maka yang pertama sekali diminta daripada dia, pertama taubat dulu. Itu pertama, taubat dulu. Yang kedua, mulakan dulu puasa qada dulu. Dalam masa yang sama, daripada masa ke semasa, berdasarkan kepada kemampuan dia bayar fidyah. Fidyah tu dibayar, tapi qada tetap terus buat. Ini disarankanlah untuk orang-orang yang memang ada banyak tinggal puasa. Pertama taubat dulu, mulakan qada, dan kemudian berapa yang dia kira, berapa fidyah yang dia kena, kemudian dibayarlah fidyahnya. Ini juga setahu saya pusat zakat mereka juga boleh buat bantuan biasanya untuk kira-kira ni. Dan kalau bayar pada pusat zakat, fidyah pun boleh. Pusat zakat boleh bayar fidyah kepada mereka. Sebab kerana fidyah itu juga diserahkan kepada fakir miskin. Satu hari satu cupak. Fidyah itu kena bayar satu hari satu cupak. Satu cupak yang saya dah sebutkan tadi, 1/4 lebih satu kantang. Kalau baru ni zakat fitrah yang wajib RM7 kan, baru ni kan, RM7. RM7 bagi 4 dapat apa? RM1.75. RM1.75. Itu lebih kurang nilai satu cupak. RM1.75 tu nilai satu cupak. Kalau ikut beras, dibahagikan 3 kg bagi 4, maka dapat lebih kurang 750 gram beras. Lebih kurang, beras yang murah lah, beras yang rendah punya, dapat 750 gram. Nilainya lebih kurang dekat RM2 kan lah, RM1.75 yang saya sebutkan tadi. Okey, baik. Itu berkenaan dengan beberapa permasalahan puasa yang penting-penting yang perlu kita tahu. Itu nombor apa tu? Ke-6 masalah yang ke-6. Okey, masalah yang ke-7. Ini puasa ni kadang banyak permasalahan yang ditanya. Permasalahan yang ke-7 berkenaan dengan ibu-ibu yang buka puasa. Dia ada 2 jenis kan. Satu, pertama, ibu yang mengandung. Yang kedua, ibu yang menyusukan anak. Satu, ibu yang mengandung. Satu lagi ialah ibu yang menyusukan anak. Mereka ni kadang-kadang ada keadaan yang menyebabkan mereka terpaksa buka puasa. Ialah kadang ibu tu menyusu, kadang dia terpaksa buka puasa. Jadi ibu yang mengandung atau ibu yang menyusukan anak, kalau mereka kalau mampu, mereka janganlah buka puasa. Tapi kadang-kadang ada keadaan yang mendesak menyebabkan mereka terpaksa buka puasa. Sebagai contoh, kadang dia pun tak mampu, anak dia dah sakit, dia pun dah sakit, atau kadang ibu tu mengandung dah teruk dah kan, jadi terpaksa dia buka puasa. Jadi bila dia buka puasa, dia kena tengok dulu dia buka puasa tu atas sebab apa. Kalau dia buka puasa
kerana takut khawatirkan anak dia, anak yang disusukannya itu atau anak yang dalam kandungan dia. Kalau dia buka puasa hanya sebab takut anak dia, tapi dia tak takut terhadap diri dia, dia tak khawatir terhadap diri dia, maka ibu macam ni bila dia buka puasa, dia wajib qada dan juga wajib bayar fidyah. Ini bila kalau dia buka puasa itu hanya khawatir terhadap anaknya, tidak pada dirinya. Tapi ada lagi dua keadaan, iaitu dia buka puasa kerana khawatir terhadap dirinya sahaja, atau khawatir terhadap diri dan anaknya. Maka dalam dua keadaan ini dia hanya wajib qada sahaja, tak wajib bayar fidyah. Maksud dia, nak mudah faham dia ada tiga keadaan. Dia ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, takut terhadap anaknya saja. Ibu ni mengandung ataupun menyusukan anak, dia takut terhadap anaknya saja, maka dia wajib qada dan fidyah setiap satu hari dia buka puasa. Keadaan yang kedua ialah dia takut terhadap diri dia saja, maka wajib qada saja. Keadaan yang ketiga, takut terhadap diri dan anak dua-dua, ini pun sama, wajib qada saja. Wajib qada sahaja. Yang biasa berlaku ni kadang ibu mengandung lah, kadang ibu yang mengandung kan, kadang dia buka puasa kerana terpaksa lah, mana kadang keadaan dia tu mendesak untuk dia buka puasa. Tapi kalau dia mampu tahan, kalau boleh janganlah buka puasa. Okey. Jadi sekarang ni saya dah terangkan lebih kurang dalam 6 ke 7 ke tak kisahlah berapa tadi permasalahan yang berkaitan dengan puasa. Sekarang kita buka pula soalan berkenaan dengan masalah puasa. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanyalah, silakan. Ada apa-apa nak tanya? Kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Ini kadang-kadang permasalahan puasa ni kadang macam-macam orang tanya. Jadi kadang perlu diketahui, sebab itu malam ni saya bincang bab puasa. Baru lepas ada apa nak tanya ke, kalau ada nak tanya pasal puasa dipersilakan. Ada? Kalau ada nak tanya silakan. Kadang-kadang ada pertanyaan. Ada ke? Puasa. Kalau saya nak terus beritahu pun boleh juga, tapi kalau nak tanya silakan dulu. Kalau ada apa pertanyaan. Ada? 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 Ni adik-adik ada? Tak ada nak tanya? Okey. Antara juga permasalahan yang juga biasa ditanya pasal orang yang pakai buka puasa lelah kan. Orang yang pakai inhaler. Apa hukum dia? Ialah pakai inhaler, pertama kita kena tahu dulu apakah dia perkara yang membatalkan puasa. Antara perkara yang membatalkan puasa ialah bila masuknya ain dalam rongga. Di dalam kitab sebut ain ni maknanya sama ada benda tu cecair ke, benda tu ada dia punya ainnya. Ain ni benda yang mana dia ada dia punya jirim kuantiti, maka bila masuk dalam rongga yang boleh tembus sampai ke perut, maka walaupun tak sampai, tapi bila masuk dalam rongga maka boleh batal puasa. Rongga mana rongga? Rongga ni ialah satu, pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga juga rongga telinga. Mulut, hidung, telinga, inilah rongga. Satu lagi bawah punggung, lubang buntut, ini juga adalah rongga. Jadi kalau masuk sampai kepada had batin, sampai kepada had bahagian dalam batin, sesuatu ain ke dalam rongga, maka batallah puasa. Okey, inhaler kalau kita bincangkan inhaler ni dia cecair kan, inhaler cecair. Kalau orang pakai, kalau kita tengok inhaler tu, kalau kita goncang, kita tahu dia ada air dalam dia,
Memang betul walaupun sikit sekalipun, tapi kita kalau sembuh dia ada. Kalau kita sembuh kat tangan pun dia ada basah. Kan? Macam lebih kurang macam perfume juga kan. Itu inhaler. Walaupun sikit. Jadi orang yang lelah kalau pakai inhaler, ialah lelah sakit tu maka kena pakai inhaler. Maka batal lah puasa. Jadi tadi pun dah sebutkan, bila masuknya ain dalam rongga maka batal puasa. Kan? Maka kesimpulan dia ialah satu orang yang mana kalau dia berpuasa dan kemudian dia pakai inhaler, maka batal puasa dia. Habis dia kata ini darurat, saya sakit. Dia sekarang ni orang yang sakit memang dibenarkan buka puasa dengan syarat sakit itu bukan dia buat-buat. Jadi orang yang lelah, bila dia buka puasa, terpaksa buka puasa, maka dia pakai inhaler, maka puasanya batal, tapi dia tak berdosa. Dan kemudian kalau lepas tu dia sembuh, dia boleh qada, dia wajib qada. Tapi kalau memang setiap masa dia lelah tak sembuh-sembuh, maka tadi pun dah disebutkan ialah dia perlu bayar fidyah. Ada orang kadang-kadang dia lelah, dia tak setiap masa lelah, kadang-kadang lelah, Ramadan terkena lelah, maka lepas tu dia terpaksa pakai inhaler, maka puasa batal. Tapi dia tak berdosa sebab dia terpaksa pakai, dia memang sakit. Tapi bukanlah kita kata oh darurat maka puasa dia tak batal. Tak, puasa ni tetap batal. Macam tadi juga ibu-ibu yang mana terpaksa buka puasa tetap batal makan. Maka begitu juga dia pakai itu, maka puasanya adalah batal. Tetapi dia tak berdosa. Kalau lepas tu dia sembuh, wajib dah dia qada. Kalau tak sembuh-sembuh, setiap masa lelah, maka dia bayar fidyah. Okey, apa lagi? Persoalan puasa, persoalan berkenaan dengan puasa. Antaranya kadang orang ni kadang ada kat orang tanya, time puasa kalau bekam. Time puasa kalau bekam batal tak puasa? Bekam tak batal puasa. Bekam tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Bekam adalah hukumnya makruh lagi puasa, tapi puasa tak batal. Lagi ketika orang puasa, orang ambil injection kan, dia terpaksa ambil inject juga. Kalau ikut banyak sekarang, inject ni dia masuk bukan ikut rongga kan, inject kat tangan ataupun dia inject dekat punggung, maka dia tidak batal puasa, inject kan. Tapi ada juga pendapat yang membezakan. Tapi banyak sekarang fatwa ulama mazhab Syafi'i yang sekarang contemporary mengatakan bahawa inject adalah tidak batal puasa. Inject tidak batal puasa. Injection lah, pakai injection. Okey, baik. Itu beberapa permasalahan berkenaan dengan puasa. Kalau tuan-tuan dan puan ada pertanyaan, maka silakan. Ada pertanyaan ke terus nak disampaikan lagi? Ada pertanyaan tentang puasa? Orang kalau menyelam tengah puasa, menyelam batal tak puasa? Tak batal. Menyelam tak batal puasa. Tapi kalau masuk air batal. Kan, tersilap cara. Dia sebab menyelam ni tak masuk air kan, tapi kadang-kadang tersilap cara kadang-kadang dia menyelam masuk air, maka puasa jadi batal kalau termasuk air lah. Tapi kalau sekadar menyelam maka tidak batal puasa. Okey, baik. Ada apa lagi permasalahan puasa? Ini persoalan puasa ni kadang ramai orang awam bertanya. Maka kali itu saya kongsikan beberapa perkara yang berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan ada faedah untuk kita semua. Ada apa lagi? Tuan-tuan dan puan ada apa nak tanya tentang puasa? Ada? Perempuan ni, kalau perempuan tu jauh lah. Lelaki mungkin nak tanya ke? Ada? Tentang puasa? Apa lagi? Tentang injection. Tadi saya sampaikan. Kemudian antara soalan yang juga biasa ditanya, dalam mazhab Syafi'i ada hari-hari yang makruh puasa. Apa antara hari yang dikatakan makruh puasa?
ialah puasa pada hari Jumaat, makruh. Ialah disebutkan makruh. Puasa hari Sabtu makruh. Puasa hari Ahad makruh. Tapi kena faham betul-betul, dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa yang dikatakan makruh ialah kalau puasa tu hari Jumaat sahaja, atau hari Ahad saja, atau hari Jumaat saja, atau Sabtu saja, atau Ahad saja. Satu. Kemudian kalau puasa itu saja-saja, tidak ada apa-apa tuntutan, maka kalau sekiranya puasa itu dia gabungkan, ataupun puasa itu kerana ada tuntutan, maka tak jadi makruh. Okay. Jadi sekarang ni biasanya orang tanya, kalau bila tibanya bulan Syawal, dalam bulan Syawal sebagai contoh, hari Jumaat, orang tu contoh kata nak puasa hari Jumaat je. Contoh kata dia nak puasa hari Jumaat, dia nak puasa Syawal, tak kisahlah dia dah puasa berapa hari. Contoh kata besok Jumaat, oh dia puasa hari Jumaat, puasa Syawal, Sabtu Ahad dia tak nak puasa. Adakah makruh? Tak makruh. Kenapa tak makruh? Kerana memang ada tuntutan puasa pada bulan Syawal. Maka sekalipun dia puasa Jumaat saja dalam bulan Syawal, maka tak makruh. Tapi kalau sekiranya tak ada apa-apa tuntutan, dan dia puasa pada hari Jumaat saja, atau Ahad, atau Sabtu saja, atau Ahad saja, tak ada tuntutan, dan dia puasakan itu tanpa menggabungkannya dengan hari yang lain, maka barulah makruh. Jadi kalau contoh satu orang, dia puasa pada bulan-bulan lain yang tak ada tuntutan, dia puasa Jumaat Sabtu, atau dia puasa Khamis Jumaat, atau dia puasa Sabtu Ahad, tak makruh. Ataupun dia puasa Jumaat saja, atau Sabtu saja, atau Ahad saja, kerana sesuatu tuntutan, sama ada tuntutan itu sunat ataupun wajib. Sunat contoh macam tadi Syawal, ataupun puasa pada bulan haram, ataupun puasa qada wajib, maka kesemua itu adalah tidak makruh. Kesemua keadaan tersebut adalah tidak makruh berpuasa pada hari-hari tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa masail, permasalahan yang berkenaan dengan puasa. Mudah-mudahan kita ambil berat, dan bila kita tahu hukum dia, kita juga sampai kepada orang lain. Antara yang saya suka juga nak sentuh, macam hari itu Jabatan Mufti Negeri Sembilan ada keluarkan satu poster berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Antara yang diletakkan dalam poster tu berkenaan dengan inhaler lah, masalah inhaler, batal puasa ke tak. Maka dalam poster tu ditulis bahawa menggunakan inhaler puasa batal. Maka kalau kita tengok komen, begitu banyak macam-macam komen. Orang zaman sekarang ni kan belajar pun tak. Yelah, macam-macam komen. Ramai yang tak puas hati. Kata kenapa batal kan? Tak puas hati dalam komen, beritahu kenapa batal ni, sedangkan dia kata tak batal. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, apa yang ditulis dalam fatwa itu, yang disebarkan dalam Facebook Jabatan Mufti itu adalah tepat, benar, bertepatan dengan mazhab Syafi'i. Memang batal kan. Tapi kalau orang tu tak nak dengar juga, tak boleh buat apa. Kita hanya menyampaikan berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab fiqh. Jadi semoga beberapa pemanasan puasa tadi dapat diambil manfaat oleh kita semua, dan ada baiknya apa yang kita tahu itu juga kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan ia menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, kerana dalam hidup kita ini, di antara ilmu yang begitu penting adalah ilmu fiqh, kerana ia berkenaan dengan halal haram dan berkenaan dengan sah atau tidak sahnya ibadat kita. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. حي على الصلاة